Nampak. Nampak. Okey. Okey. Maksudnya okey, jadi bila letak mentol kat sini, okey, okay lah. So bacaan kat sini 2 ampere. Okey, tapi kalau kita tak letak mentol kat sini, tak letak mentol kan, dia kata dia sekiranya sebuah mentol yang serupa disambungkan kepada SY. Okey. Kalau tak letak mentol kat sini, apa jadi? Berapa bintangan berkesan dia? Kalau tak ada mentol kat sini. So bintangan berkesan dia berapa? 0.5. Okey, 0.5 ohm. So ni apa 2A sama dengan 1A sama dengan 0.5 ohm. Okey, so bintangan berkesan dia 0.5 ohm. Ni yang tak ada mentol Tak ada mentol XY. Tak ada mentol XY. Okey. So nanti berapa arus kat sini? Kira lah I sama dengan V per R. So V 3 volt bagi dengan bintangan berkesan. Tadi yang ada mentol tadi 1.5 ohm kan. Dia tak ada mentol. Bintangan berkesan ni jadi 0.5 ohm. So 3 bahagi 0.5 berapa? 6 ampere kan. Okey. Jadi kat situ maksudnya apa? Kalau bintangan dia tinggi 1.5 ohm ni bintangan berkesan dia tinggi, arus dia rendah 2 ampere. Tapi kalau bintangan berkesan dia rendah, arus dia tinggi kan. Dia pakai ni lah. Apa ni? Hubungan ni kan. Kalau bintangan berkesan dia kurang, arus dia tinggi. Kalau bintangan, bila kamu letak mentol, tambah mentol kat situ, so nanti bintangan dia apa? Bintangan dia tinggi. So nanti arus dia rendah. Okay, itu emitter untuk ni. Ni emitter untuk ni Sekarang ni bukan tanya emitter ni, tanya emitter ni Yang belah sini ni kamu kena buat comparison, perbandingan. Okay. Sekarang ni bayangkan dia tak ada mentol, tadi bacaan berapa tadi? Tak ada mentol pada XY ni, so bacaan arus sini 6 ampere. Okey, kamu nak kira arus di sini. Voltan ni kat sini. Ni. Okey, berapakah bacaan voltan di sini? Berapa? Dia kan kalau sini 3 volt. So kan dekat sini pun mesti 3 volt. Faham tak? Faham. Faham kan? 3 volt. Sebab kalau kamu kira pun V sama dengan IR. So I arus. Tadi arus kat sini berapa sini? Kita ambil yang ni kan, yang 6 ampere ni yang 6 ampere ni. Yang tak ada mentol XY ni. So 6 ampere, jadi arus 6 ampere. Bintangan berkesan dia yang ni yang selawi ni berapa? 0.5 ohm kan? 0.5 ohm. So nanti kamu akan dapat nilai dia 6 dapat 0.5 dapatlah 3 volt kan. So betul lah 3 volt kat sini. Memang bacaan voltmeter kat sini dia adalah bacaan daripada yang atas ni 3 volt. Okey, disebabkan sini 3 volt, jadi kalau mentol yang ni pun 3 volt, mentol ni pun 3 volt juga. So yang ni 3 volt lah. Okey, ni dapatlah 3 volt kan. Okey, 3 volt. Okey. Itu yang tak ada mentol. Okey, ni yang tak ada mentol. Ni yang tak ada mentol XY. Sekarang kita pergi yang ada mentol pula. Cuba buatlah kalau merah. Kalau yang ada mentol XY, letak pula mentol XY. So nanti bintangan berkesan dia, tadi yang selawi 0.5 kan. And then 0.5 ohm tambah pula dengan yang ni 1 ohm ni. Tu yang jadi 1.5 ohm. So tu yang kamu buat 3 volt bahagi dengan 1.5 ohm, tu yang dapat 2 ampere. So kat sini 2 ampere. Okey, 2 ampere. Okey, sekarang ni bacaan voltmeter lah yang sini lah. Bacaan voltmeter yang ni lah. Berapa?
Disebabkan kita ada selawi dan kita letak mentol kat sini juga. So kat sini pun ada voltmeter juga. Yang penting hasil tambah kiri dengan kanan ni adalah 3 volt ni ha. So berapa ni? 1 volt. Kan V sama dengan IR. Okay, kita kira lah voltmeter yang ni voltmeter yang ni. So I arus je ni lah 2 ampere ni ha. 2 ampere tambah dengan bintangan berkesan yang selawi ni 0.5 ohm. So kamu akan dapat 2 dapat 0.5, dapatlah 1 volt. Ni 1 volt. Okay, ni 1 volt. Okay, so dah dapat 1 volt. Kalau ni 1 volt, yang ni berapa volt? Respon. Ni 2 berapa? volt. 2 volt 2 volt tambah 1 volt dapatlah hasil tambah tu 3 volt. Okey. Sekarang ni, bila dia ni kita abaikan dulu apa kita buat ni Okey, disebabkan yang ni yang voltmeter ni yang selawi ni 1 volt. Jadi mentol kat sini 1 volt jugalah. Yang ni 1 volt, mentol yang ni pun 1 volt. Okey. Tadi berapa tadi? Tadi yang sebelum ada mentol 3 volt kan? Lepas ada mentol yang merah tu jadi 1 volt. Okey. Lepas tu cikgu tak kira lagi arus tu. Apa ni pula tengok banyak sangat ni. Okey, arus pula. Macam nak kira arus kat sini kita kira arus je. I sama dengan ni arus ni formula dia apa? I sama dengan V per R kan. So I sama dengan V per R. So V ni 1 volt ni bahagi dengan bintangan pada mentol tu 1 ohm. So jadilah 1 ampere. So yang ni arus yang sini 1 ampere. Ni 1 ampere. Ini yang ada mentol kan. Kalau yang tak ada mentol berapa? Cikgu buat kali hijau. Yang tak ada mentol. I sama dengan V per R. 3. Okey. Sekejap, berapa tadi voltan tadi tu? Tadi voltan tadi ni 3 apa tadi 3 volt 3 volt, ni 3 volt. Ni 3 volt ni pun 3 volt. So 3 volt bahagi dengan bintangan mentol tu 1 ohm. So dapat 3 ampere 3 ampere. Nampak tak? Cuma tak tahu lah aku ada cara lain yang lagi senang. Ke korang ada cara lain yang senang? Okey, so daripada sini terangkan apa yang akan berlaku kepada bacaan emitter dan bacaan voltmeter selepas disambungkan dengan mentol pada XY. Okey. So tengok bacaan emitter cikgu buat lain kali biru ni Tadi sebelum ada mentol XY bacaan dia berapa? Sebelum ada mentol yang tak ada mentol yang kali hijau ni 3 ampere kan? Yang kali hijau. Lepas dah diletakkan mentol jadi 1 ampere kan. So nampak sangatlah bacaan emitter dia apa? Berkurang. Okey, bacaan emitter dia berkurang. Lepas tu tengok pula yang voltmeter yang ni lah. Tadi sebelum letak mentol kan, masa tak ada mentol ni, bacaan voltmeter kat sini 3 volt kan, yang kali hijau 3 volt. Tapi lepas dah letak mentol pada SY, bacaan voltmeter dia jadi yang kali merah ni 1 volt. So bacaan voltmeter dia pun berkurang. Ya, bacaan voltmeter dia pun berkurang. Okey. Macam itulah. So tu lah jawapannya. So ni salah lah ni. Bacaan voltmeter bertambah salah. Okey. So kat situ apa? 4 markah Okay, cara nak explain dia. Macam nak explain. Okay, bermula kamu explain lah. Okay, selepas ditambah mentol. Selepas ditambah mentol XY. Bintangan berkesan dia bertambah ke berkurang tadi? Bintangan berkesan dia? Tambah. Bertambah kan.
Tadi kalau tak ada mentol SY, dia yang selari je, yang 0.5 ohm ni je. Tapi dah tambah mentol SY, nak kena tambah pula dengan 1 ohm, buat jadi 1.5 ohm. So bintangan berkesan dia bertambah. Jadi selepas ditambah mentol SY, bintangan berkesan dia bertambah. Okay, 1 markah. Lepas tu markah kedua, disebabkan bintangan berkesan dia bertambah. So bacaan emitter dia berkurang. Okay. Bacaan emitter berkurang. Okay, 1 markah. Dah bacaan emitter berkurang. Bacaan voltmeter berkurang. Bacaan voltmeter berkurang. Okay, kenapa nak berkurang bacaan voltmeter tu? Sebab apa? Sebabnya yang sebab tadi itulah. Asalnya tadi sebelum tambah mentol, voltan kat sini adalah 3 volt, dia ikut yang ini. Tapi dah tambah mentol, dah kena kongsi pula kat sini kan. Dah jadi pula yang ni 1 volt, yang ni jadi 2 volt. Dah kongsi dah. So sebab itulah sebab voltan tu dikongsi, okay. Voltan perlu dibahagi antara mentol litar selari, dan mentol yang disambung. Voltan perlu dibahagi antara mentol litar selari dan mentol SY. Dan mentol SY. Itulah 1 markah, 4 markah. Boleh ke? Boleh. Ke kamu ada cara lain yang lagi senang untuk tahu? Ke Suhai ke? Suhai. Suhai dengar ni. Suhai. Suhai. Kamu ada cara lain tak? Saya pun buat cara ni. Oh, kamu buat cara macam pengiraan lah. Okay. So, kamu tak pasti jawapan, kamu buat je lah pengiraan Kamu buat je lah mentol tu. Buatlah rintangan 1 ohm tu kamu kira je lah macam cikgu buat ni, so nampaklah sikit. Okay, dah settle dah itu. Next. Kita pergi mana pula? Oh, pengiraan lagi. Dia kata rajah menunjukkan suatu litar yang mengandungi 2 perintang dan sebuah mentol. 2 perintang dan sebuah mentol. Bacaan emitter adalah 1.5 ampere apabila switch S dimatikan. Oh, ni 1.5 ampere. Maksudnya litar dia macam ni. Macam tu. Okey, hitungkan rintangan mentol. Dia nak rintangan ni berapa? Okey, macam nak buat? Okey, maksudnya kita abaikan dulu yang bawah ni, kita abaikan. Kita buat yang litar atas ni. Okey. Kamu nak tahu mentol lain ni kan? Mentol lain ni berapa bintangan dia. Okey, ni voltmeter. Sekejap, voltmeter ni. Sekejap macam mana? Oh, nak senang cikgu buatlah macam ni. Ni emitter. Ni perintang 5 ohm, ni mentol. Ni mentol. Okey, tak tahu kan berapa bintangan dia. Yang ni ada voltmeter dia, yang ni pun ada voltmeter dia juga. Tapi hasil tambah dengan ni akan dapat yang atas ni 12 volt. Okey. Sekejap kenapa ni? Okey. So macam nak buat ni? Sekejap. Dia kata bacaan emitter ni 1.5 ampere. Okey. Kita boleh kira kan? Voltmeter yang perintang 5 ohm ni boleh kira kan? V sama dengan IR. So I arus dia sama je 1.5 ampere. So dia lalu kat sini sama je 1.5 ampere jadi 1.5 ampere, perintang tu 5 ohm. So 1.5 dapat 5 berapa? 7.5 volt. So sini voltmeter dia 7.5 volt. Ni 7.5 volt. Kalau sini 7.5 volt, sini berapa volt? Respon.
Berapa? Hasil tambah ni 4.5. 12 tolak 7.5 dapatlah 45. Okey, 4.5 volt. Okey, 4.5 volt. Jadi dah tahu voltan kat sini. Boleh kira tak? Bintangan kat sini. Bintangan R sama dengan V per I. So V voltan dah tahu dah 4.5 volt yang ni kan. 45 volt ni bahagi dengan arus 1.5 ampere. So kamu dapat berapa ni? 4.5 bahagi 1.5. 3 ohm. Ya, 3 ohm. Okey, so dapatlah bintangan kat sini 3 ohm. Okey dah settle soalan nombor 1. Ni settle. Okey, next dia kata kira bacaan ammeter dan voltmeter apabila switch S dihidupkan. Kali ni switch S dihidupkan. Hidupkan. So berapa bacaan ammeter kat sini dengan bacaan voltmeter yang kat sini. Okey. So kita pun nak buat macam mana? Nak senang kita lukis. Okey. Okey, saya nak buat Okey, sekejap cukup badam lah ni kan. Okey, cukup badam. Okey, berapa? Okey, so berapa bintangan berkesan dia? Tadi berapa dia punya mentor tu bintangan dia? 3 ohm 3 ohm. So ni kena ingatlah ni mentor dia 3 ohm. Okey. So kamu lukis lita, kalau boleh kamu lukis dah lita yang bagi nampak senang, yang bagi nampak. Macam ni tak berapa nak nampak kan. So kat sini ammeter, kat sini sini kan lita ni dengan ni selawi kan. So kau buat macam ni. Ni 5 ohm. Lepas tu yang bawah tu 10 tambah 10, 20 ohm lah kan. 20 ohm. Lepas tu yang ni lita ni sambung dengan mentor ni, okey. Lita yang bawah ni pun sambung dengan mentor ni juga. So dia akan jadi macam ni faham tak ni? Boleh? Tak pun kan? Tak pun juga buat macam ni Ni macam ni So mentor tu 3 ohm. Okey. Ni faham tak? Gambar macam ni. Faham. Okey, jadi kita bolehlah kira bacaan ammeter kat sini. Nak kena tahu bintangan berkesan lah. Okey, ni 12 volt. Okey, bintangan berkesan untuk lita selawi 1 per A sama dengan 1 per 5 tambah 1 per 20. 1 per A sama dengan 1 per 5 tambah 1 per 20. 1 per 4. So A sama dengan 4 ohm. Okey, sini dah dapat 4 ohm dah. So tambah pula dengan yang sesiri tu kat sebelah tu 3 ohm. Jadi berapa? 7 ohm. Okey, so nak dapatkan bacaan ammeter kat sini I sama dengan V per R. So V 12 volt bahagi dengan bintangan berkesan 7 ohm. 12 bahagi 7 dapatlah respon berapa? 1.71 ampere. Okey, 1.71 ampere. Okey, dah selesai yang itu. Lepas tu dia nak tanya apa lagi? Dia tanya ni, dia nak tanya voltmeter. Voltmeter dia yang kat mentor 3 ohm ni ni voltmeter yang ini Okey, macam nak cari? Okey. Tak apalah, kita boleh carilah ni. V sama dengan IR. So arus dah tahu kan 1.71 ampere kan dia mengalir. Dia mengalir semua 1.71 ampere kat sini kan. So kat sini mentor 1.71 ampere ni. Bintangan dia 3. So dapat berapa ni? 1.71 dapat 3. 3 ohm kan? Berapa? 5.13 volt. 5.13 volt. Okay. So mentor ni dia akan tunjuk bacaan voltmeter dia 5.13 volt. Kalau sini 5.13, sini berapa? Kau cikgu tambah voltmeter kat sini. Berapa? Kau cikgu tambah kat sini. 7. Kamu tolak kan? 12 volt tolak dengan 12 volt tolak dengan 5.13.
Kamu akan dapat 6.87 volt. Okey. Sebab hasil tambah ni dengan ni dah akan dapat yang ni. Okey, macam itulah. Okey. Macam susah juga soalan macam ni. Okey ke? Korang okey ke? Dapat Irfan Hakim dapat ni. Bintang mentor 3 ohm. Lepas tu dapat pula sini 5.14. Patutnya 5.13. Dapat pemirsa yang tak straight dia tanda je lah. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Next. Cikgu make sure bunda betul lah. Cikgu takutlah korang punya pemeriksa tu dapat yang garang kan. So, baik. Bunda kan betul-betul. Okey. Lepas tu apa lagi? Ni. Okey. Farisha. Ni soalan dia soalan apa ni? Dia nak apa? Dia nak kamu pilih pengering rambut yang mana? Dia kata anda dikehendaki menentukan pengering rambut yang paling sesuai untuk mengeringkan rambut dengan cepat dan selamat. Pastikan jangan nak ulang balik ayat jawapan ni. Jangan ulang. Jangan ulang. Nak buat boleh tapi make sure tukar sikit ayat dia. Okey, jadi Farisha. Explain lah Farisha. Mana tadi? Kau nak tengok gambar ke? Okay, Tak, saya ada. Oh, kamu ada. Kamu nak share screen kamu ke? Tak. Okay. Jenis alat pemanas guna nikrom. Guna nikrom. Untuk hasilkan tenaga haba yang tinggi. Okay, boleh. Tenaga haba yang tinggi. Lepas tu. Okay, Farisha. Okay. Lepas tu ketebalan dawai unsur pemanas nipis. Okay, nipis. Untuk menambahkan rintangan. Okay, boleh. Nipis kan rintangan tinggi. Bila rintangan tinggi nanti haba yang dihasilkan pun tinggi juga. Okay. Okay, lagi. Kuasa kipas tinggi untuk mengeluarkan lebih banyak haba. Kuasa kipas yang ni. Lebih banyak haba. Okey, boleh. Okey. Fuse harusnya dapat melalui fuse 5A, 5 ampere. Okey. Macam kamu tahu macam mana kamu tahu fuse kena guna 5 ampere? Sebab arus yang mengalir dalam ni sebenarnya berapa? Pengering rambut ni dia perlukan arus sebanyak 240. Macam mana kamu tahu? Macam nak tahu arus yang mengalir pada pengering rambut tu berapa? Kita ada, dia ada bagi kan? Rasa tak bekalan kuasa kan sama je kan kat sini. Kita ada power, kita ada voltan. Boleh tak kira arus? Pakai formula apa? P sama dengan IV kan? I sama dengan P per V. So power 1100 watt bahagi dengan voltan 240 volt. Jadi 1100 bagi 240 dapatlah 4.58 ampere. Jadi pengering rambut ni hanya benarkan arus 4.58 ampere. Kalau lebih daripada 4.58 apa jadi? Rosaklah pengering rambut tu. Sebab tu lah kena pakai fuse yang 5 ampere. Ya, 5 ampere Kalau pakai fuse 10 ampere, nanti kalau arus dia terlebih 8 ampere ke, dia on je kan. Nanti kan memang rosak lah pengering rambut tu kan. Maksudnya fuse tu tak akan putuskan litar lah kan. Jadi yang ni pun tinggi sangat ni fuse dia. So elok-elok, macam ni tak boleh. Fuse 3 ampere tak boleh sebab pengering rambut tu perlukan 4.58 ampere. Nanti kan 3 ampere je dah putus litar kan. Tak nak kan macam tu. So kita elok fuse 5 ampere, okay. Maksudnya kalau arus 4.58 dia tak putus lagi. Tapi kalau dah 4. Dah 5 ampere tu kira dia dah putuskan lah litar. Okay. Sebab tu kena ada fuse supaya alat tu tak rosak kan. Nak putuskan litar awal-awal kalau arus terlebih. Jadi jawapan kamu kat sini, ni lah jawapan kamu kan.
Okey, alat pemanas nikrom menghasilkan tenaga haba yang tinggi. Okey, betul. Ataupun kamu boleh jawab bintangan dia tinggi. Pun boleh. Lepas tu ni ketebalan darat unsur pemanas dia nipis. Okey, bintangan dia tinggi. Boleh. Sebenarnya kan kamu nak sebut bintangan pun boleh, kamu nak sebut kebintangan pun boleh juga. Sama je. Okey, lepas tu kuasa kipas tinggi. Okey, jangan sebut pula nilai Kuasa kipas ni 80 watt. Jangan sebut. Sebut je nak tinggi ke rendah. So dalam kes ni tinggilah. Bila dia tinggi dia lebih banyak mengeluarkan lebih banyak haba kan. So banyaklah ataupun banyak udara panas dihasilkan kan. Banyak udara panas. Macam ni pun boleh juga. Okey, fuse. Kamu buat fuse tinggi Sebenarnya tak apa. Ataupun in bracket. In bracket buat apa? Fuse 5 ampere. Jadi kalau fuse kan boleh buat nilai Tadi cikgu kata yang boleh buat nilai apa? Fuse dengan apa? Sudut dalam segitiga. Ya, sudut dalam segitiga. Yang lain tak boleh. So ni mengelakkan litar pintas. Okey, boleh. Ataupun apa? Ataupun jawapan lain apa? Memutuskan Litar. Memutuskan litar apabila arus berlebihan mengalir. Okey, apabila arus berlebihan mengalir. Okey, jadi saya pilih S 1 markah kerana alat pemanas dia nikrom. Okey, betul, ketebalan dawai dia nipis, kuasa kipas tinggi dan arus yang dapat mengalir fuse tinggi. Okey, fuse 5 ampere. Okey. Okey. Dah settle. Dapatlah 10 markah kan. Okey, boleh dapat 10 markah. Okey, next. Soalan nombor last. Kita tengoklah Muazzam Shah. Soalan tanya apa? Nombor 12 tu. Nyatakan maksud aruhan elektromagnet. Maksudnya kan arus akan terhasil apabila medan magnet ni berlaku ni kan, ada pemotongan medan magnet oleh dawai ataupun oleh gegelung. Ataupun ni kita panggil konduktor lah ni konduktor. So bila konduktor dia memotong medan magnet, terhasillah aruhan. So kat sini jawapan dia apa? Aruhan elektromagnet ialah penghasilan DGE. Dia buat DGE. Bolehlah DGE pun boleh ataupun aruhan disebabkan oleh perubahan flux magnet. Okeylah, flux magnet tu maksudnya medan magnet lah kan. Medan magnet apabila terdapat pergerakan relatif antara konduktor dengan flux magnet. Medan magnet lah ni. Okey, dapat 1 markah. Boleh? Ataupun ni jawapannya apa ni? 1-0 aina syahada. 1-0 aina syuhada aruhan elektromagnet ialah penghasilan dari gerak elektrik melalui gerakan konduktor melintasi medan magnet atau melalui perubahan flux magnet. Asal ramai buat DGE Boleh je DGE tapi macam ni apa ni? Sama je penghasilan DGE. Pun boleh. Okey, ataupun jawapan lain. Cikgu suka lagi guna arus aruhan. Perkataan arus aruhan. Arus aruhan terhasil apabila dawai ataupun gegelung ataupun kamu sebutlah apabila konduktor memotong medan magnet. Macam ni. Lagi simple. Dapat juga 1 markah. Okey. Faham? Faham ke? Faham. Okey. Lepas tu dia kata banding dan bezakan arah gerakan 1, bilangan lilitan wayar dan gegelung 2, serta magnitude pesongan penunjuk galvanometer 3. Lepas tu hubung kaitkan magnitude pesongan penunjuk galvanometer dengan bilangan lilitan 4. Lepas tu hubungan antara arus yang diaruhkan dengan bilangan lilitan dawai 5
Hukum fizik yang terlibat 6. Tengok 6 markah. Okey, kita tengok ni. Arwah gerakan dia. Kalau untuk soalan macam ni, kita buatlah jadual. Okey. Buat jadual. So kat sini kita ada jadual apa? Kita tengok Kita tengok ni. Muazzamnya ni. So ni kita ada arwah gerakan, bilangan lilitan wayar dengan gelung, magnitude pesongan, penunjuk galvanometer. Radius 91 dengan 11.2. Okey, tengok arwah gerakan. Arwah gerakan dia dua-dua ke bawah kan. So arwah dia adalah sama, okey? Sama 1 markah. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey, lepas tu bilangan lilitan wayar dan gegelung. Ni baja 11.1 dia pakai wayar je dawai, dia pakai dawai je. Tapi kalau yang baja 11.2 dia pakai gegelung. Dia ada gegelung kat sini. Kan dia gegelung. Lepas tu dia sambung dengan galvanometer. So bilangan lilitan mana yang banyak? 11.2 ke 11.1? 11.2. Ya, 11.2 lebih banyak. Jadi kat sini dia buat bilangan lilitan dia tinggi, yang ni rendah. Okey, 1 markah. Okey. Magnitude pesongan penunjuk galvanometer. Ada dalam gambar. Tengok betul-betul dalam gambar. Dalam fizik dia punya gambar dia boleh sampaikan info dan mesej dan jawapan. So bila tengok gambar, tengok betul-betul jangan pening tengok. Dia sebenarnya ada info yang nak disampaikan. Kita tengok betul-betul lah. So mana penunjuk galvanometer terpesong banyak kat mana? 11.2 ke 11.1? 0.2. 11.2 kan. Jadi dia punya jawapan kat sini 11.2 pesongan dia tinggi. 11.1 rendah. Okey, 1 markah, 3 markah. Lepas tu dia nak hubungan kan. Hubungan antara apa tadi? Pesongan penunjuk galvanometer ni dengan bilangan lilitan. So kat sini semakin bertambah bilangan lilitan kan, semakin tinggi bilangan lilitan semakin bertambah. Semakin tinggi kan. Magnitude pesongan penunjuk galvanometer. Ni 1 markah lah ni. Okey, lepas tu dia nak hubungan antara apa pula? Antara arus yang diaruhkan dengan bilangan lilitan dawai. Ni bilangan lilitan dawai. Arus tak ada, tapi kamu tahu kan kalau pesongan dia besar, maksudnya arus kat sini apa? Tinggi. Kalau pesongan dia rendah, arus dia apa? Rendah. Faham tak ni? Faham. Jadi kat sini semakin tinggi bilangan lilitan wayar, jadi semakin tinggilah aruhan, okey? Semakin tinggi arus yang diaruhkan. Semakin tinggi bilangan lilitan wayar, semakin tinggi arus yang diaruhkan, 1 markah. Jadi hukum fizik yang terlibat hukum Faraday. Okey, 1 markah. Okey, hukum Faraday dia ada 3 ke 4 faktor. Faktor pertama apa? Dia punya bilangan lilitan, lagi banyak bilangan lilitan, lagi tinggilah arus aruhan yang terhasil. Lagi apa lagi? Apa lagi selain daripada tu? Bilangan lilitan, lagi apa? Medan magnet. Bilangan magnet bilangan magnet. Kalau lagi banyak bilangan magnet tu ataupun saiz magnet magnet tu besar kan, banyak magnet, so kuatlah medan magnet dia. So bila medan magnet dia kuat, arus aruhan yang terhasil pun tinggi, banyak. Lagi apa lagi? Ni laju gerakan magnet kan, laju magnet. Kalau magnet yang bergerak tu laju, arus aruhan yang terhasil pun tinggi. Macam nak bagi magnet tu gerak laju? Kamu ni contohlah. Mana magnet Oh, ni tak ada contohlah eksperimen dia macam ni kan. Ni gegelung. Lepas tu kita letak ni magnet. Magnet tu kita masukkan, kita jatuhkan magnet tu. Okey. Makin tinggi kamu jatuhkan magnet, lagi laju magnet tu bergerak.
Okey, so bila magnet tu bila dia bergerak laju, arus arohan yang terhasil dalam gegelung ni pun lah laju. Nanti dia akan tunjuk bacaan galvanometer dia tinggi. Faham tak? Faham. Faham. Tapi kalau kamu letak magnet tu rendah, kan? Kamu letak magnet tu rendah je. Macam ni kan, letak magnet tu rendah kat sini je kan. So dia bila kamu jatuhkan dia tak adalah laju sangat pun. Dia tak laju, tak adalah arus arohan dia tak adalah banyak sangat tapi nak bagi arus arohan dia banyak, kena bagi magnet tu laju. Cara dia adalah kamu jatuhkan magnet tu daripada ketinggian yang tinggi. Kat sini ke kan, jatuhkan. So laju lah magnet tu bergerak. Arus arohan dia banyak. Okey. Dah. Tu je ke? Oh okey. Last apa? Oh ni. Ni Adam dah jawab dah. Adam dah jawab. Soalan tanya apa? Ini. Ni penjana apa ni kelas? Adam ni Adam ada ke dalam ni? Ada. Ada. Alah, dah less than 1 minit dah. Sempat ke nak explain? Nanti, okey. Okey Adam, ni penjana apa ni? Arus langalik ke? Arus terus ke? Terus. Ya. Ni penjana arus terus sebab dia ada commutator. Okey. Kalau penjana arus langalik dia pakai apa? Gelang gelincir. Ya, dia pakai gelang gelincir. Ada 2 gelang gelincir. Alah, dah less than 1 minit kan cikgu bagi dah link baru. Okey, cara nak explain dia. Kita tengok jawapan mana ni. Okey, so ni penjana arus terus, dia pakai commutator. Macam mana arus boleh terhasil? Sebab okey, kita tengok jawapan Adam. Mana jawapan? Okey ni. Okey, apabila engkol dipusing, namanya engkol engkol. Apabila engkol dipusingkan, berlaku pemotongan flux magnet. Flux magnet tu maksudnya medan magnet lah, okey. Okey, berlakulah pemotongan medan magnet. Okey, 1 markah. Bila berlaku pemotongan medan magnet, terhasillah arus arohan 1 markah. Bila terhasil arus arohan, mentol menyala. Okey, 1 markah. Okey. Senang tak jawapan macam ni? Senang je kan? Senang je. Nampak je macam pening kan gambar ni. Tak adalah pening sangat pun. Kan north medan magnet daripada north to south kan. Macam ni kan. So medan magnet tu bila kamu pusingkan gegelung, maksudnya kamu dah memotong medan magnet ataupun dah berlaku perubahan medan magnet ataupun dah berlaku perubahan flux magnet. So nanti terhasillah arus arohan. Okey. Okey. Mentol boleh menyala. Okey, ataupun kamu boleh explain tentang commutator. Adam dia tak explain commutator. Boleh je nak explain. 3 markah 3 markah 3 point. Okey, boleh je nak explain commutator. Macam nak explain commutator ni? Apa fungsi commutator? Commutator dia akan ada apa fungsi commutator? Menyongsangkan. Menyongsangkan. Skema dia menyongsangkan. Menyongsangkan. Okey, ataupun commutator menghasilkan arus baru. Arus baru di dalam gegelung. Di dalam gegelung. Kalau tanya kan soalan commutator, dia jawab macam ni. Commutator menghasilkan arus baru di dalam gegelung setiap kali. Setiap kali gegelung berpusing. Setiap kali gegelung berpusing untuk memastikan arus mengalir pada berapa hala ni? 1 hala ke 2 hala? Untuk memastikan arus mengalir pada
Satu arwah ke dua arwah? Adam. Satu arah. Pada satu arah sahaja. Okey. Apa maksud menghasilkan arus baru ni? Okey, maksud dia, kejap eh. Kan contohlah cikgu buat ni gelung A, ni B, ni C, ni D. Okey. Contohlah kamu nak tengok yang A, B ni kan. Arus dia macam mana? So kalau kita medan magnet, mana medan magnet? Sekejap. Medan magnet ni kan utara ke selatan kan? Okey. So daya dia ni ke atas. So kalau medan magnet ke selatan, daya ke atas. Nak tahu arah arus pakai tangan kiri ke tangan kanan? Kiri. Tangan kiri untuk tahu arah daya. Kanan. Kanan-kanan. Kanan. So kamu tembaklah kan, tembak selatan kan, tembak selatan. Lepas tu ibu jari tunjuk daya. So arah arus akan tunjuk menghala ke depan kan. Dia menghala ke depan. Menghala ke depan. So nanti kat sini dia menghala sini lah. Okey. Itu ya, so arus dia macam tu lah mengalir dia, okey. AB sini, CD sini. Tapi kalau gegelung tu dah berpusing, menegak, nanti komutator ni akan terpisah kan. Ini dia terpisah. Ada tak arus? Kejap. Bila dia terpisah, komutator tu dia berpusing, so nanti komutator kat sini dia akan split kat sini kan. Dia akan split kat sini. Okey, dia akan, litar tu akan putus. Lepas tu nanti AB pula yang kat sini. Alah, apa ni pula display yang ni. Alah, korang tengok je nota hari tu ada. Lepas tu nanti AB pula kat sini kan. Ni AB kat sini. Lepas tu CD pula kat sini kan. Tadi AB dia yang arus dia ke sana. Okey, sekarang AB kat sini pula. AB macam mana arus dia? Ni medan magnet, tembak selatan. Lepas tu daya dia bawah. Tembak selatan, daya bawah. So arus dia kat sini pula. Sini pula arus dia. Okay, tadi AB kat sini, arus dia ke sini kan. Lepas tu kalau kat sini pula, bila AB dia kat sini, arus dia ke sini pula. Nampak tak? Nampak. Kan sebab dia dah berpusing ke kanan kan. Tadi dia kat belah kiri, arus dia ke sana. Bila dia kat kanan, arus dia ke sini pula. Itu yang kita kata dia akan menghasilkan arus baru di dalam gegelung. Okay. Setiap kali gegelung tu berpusing. Tadi kat sini, lepas tu yang dia dah pusing kat sini pula arus dia. Tu yang kita kata arus baru tu dalam setiap kali gegelung tu berpusing untuk memastikan arus mengalir pada satu arah sahaja. Itulah fungsi komutator. Kalau lah soalan tanya kan, fungsi komutator, jawablah macam ni menghasilkan arus baru di dalam gegelung setiap kali gegelung berpusing. Untuk memastikan arus mengalir pada satu arah saja. Okey, boleh? Boleh. Okey, next. Ni. Okey, soalan tanya apa ni? Dia tanya nak guna magnet apa Cadangkan pengubah suaya yang boleh dibuat supaya boleh menghasilkan arus ulang-alik yang tinggi. Nyata dan terangkan pengubah suaya itu berdasarkan ciri-ciri magnet dan dawai serta jenis gelang. Ciri magnet satu, dawai dan aspek kedua, jenis gelang ketiga, baru 3 aspek. So kamu kena kembangkan berapa aspek? Dapat 10. 5 aspek. So kan kamu boleh tambah lagi 2 aspek di luar soalan ni ataupun kamu boleh kembangkan ciri-ciri magnet ni boleh kembangkan banyak lagi kan. Okey. Okey, nak buat lebih 5 aspek pun tak apa 6, 7, 8 pun boleh. Tengoklah mana yang kena. Okey. Okey, ni menggunakan magnet jejarian. Sebenarnya bukan magnet jejarian ni. Ni magnet apa ni sebenarnya? Magnet lengkung. Ya, sebenarnya magnet melengkung macam ni ni magnet melengkung. Ni nama dia magnet melengkung. Ni north, ni south.
Okey. So sepatutnya magnet melengkung. Kenapa nak guna magnet melengkung? Sebab dia punya medan magnet dia macam mana? Okey, daripada north to south. So ni kan north to south, north to south. Ni kita panggil apa ni? Sekejap macam ni. Medan magnet jarian. Ya, ni nama dia medan magnet jejarian. So kan kat sini kan kamu akan nampak sini, kat sini kamu akan dapat medan magnet dia sangat kuat. Medan magnet dia sangat kuat sebab dia punya medan magnet dia tertumpu. Okey. Medan magnet dia tertumpu. Okey, so dalam skema kamu jawablah kat sini guna magnet melengkung magnet melengkung. So sebab dia ni lah, sebab menghasilkan medan magnet jejarian. Menghasilkan medan magnet jejarian. Yang ni juga, ni ada jawab apa ni? Menggunakan magnet jejarian menghasilkan medan magnet seragam. Ni kamu tengok kat dalam buku ke apa ni? Adam? Dia kat YouTube dah lama lah. Belajar YouTube. Selalunya skema yang ni magnet melengkung, lepas tu sebab magnet, ni lah medan magnet jejarian. Okey. Lepas tu menggunakan gelang gelincir, ya betul kan, hasilkan arus ulang alik. Okey, betul. Lepas tu apa lagi? Dia nak tanya tadi apa, jenis dawai dawai. Menggunakan bilangan gegelung dawai yang banyak. Okey, boleh. Sebab hasilkan arus aluhan yang tinggi boleh. Okey, dah berapa dah? 3 aspek. Okey, kamu nak cakap pasal dawai lagi? Okey, boleh. Dawai tebal. Okey, boleh. Boleh dawai tebal. Bukan dawai tebal ni apa? Magnet tebal. Okey, magnet tebal. Tingkatkan medan magnet. Okey, boleh. Magnet tebal ataupun magnet besar ke kan? Magnet besar. Okey, nak cakap pasal magnet. Lagi apa? Guna wayar pula. Wayar tebal. Bila wayar tebal, bintangan dia rendah. Ataupun apa ni? Arus yang dihasilkan tinggi. Bintangan rendah, arus dia tinggi lah. Okey, boleh. Okey. Ataupun, siapa lagi nak tambah lagi aspek? Bila cakap pasal dawai, kita berjarak ni, kamu nak guna dawai kuprum pun boleh kan? Dawai kuprum. Kenapa nak guna dawai kuprum? Sebab sebab apa? Respon. Rintangan rendah. Bintangan rendah. Okey. Nak cakap pasal dawai pun boleh, dawai kuprum. Ataupun lagi apa lagi? Tadi Adam dah jawab ni, gunakan bilangan gegelung dawai yang banyak. Okey, kita boleh juga jawab tentang gerakan. Ni gegelung tu dipusing dengan apa? Gegelung dipusing dengan perlahan ke laju? Laju. Gegelung dipusing dengan laju kan. Sebab bila dia laju, dia akan menghasilkan arus aluhan yang lebih tinggi. Betul tak? Kan? Menghasilkan arus aluhan tinggi. Okey, pun boleh. Ataupun menambahkan lagi perubahan flux magnet. Menambahkan lagi perubahan flux magnet ataupun medan magnet pun boleh. Okey. Apa pun lah yang logik. Cuma ni je silap sikit. Okey. Habis dah kelas. Habis dah. Dah. Apa dah? So nanti make sure bawa apa? Bila kita punya fizik? Khamis kan? Khamis. Lepas subuh terus pergi sekolah. Baik, cikgu. Takut jam kan? Okey, sebab pukul 8 dah start paper dah. Pastikan kamu sampai awal. Lepas tu make sure bawa apa? Pen, pensel, lagi apa lagi? Kalkulator. Penting ni kalkulator kalkulator. IC. Dah ada pensel mesti nak kena ada pemadam kan. Nak padam jawapan OMR tu. Lagi apa? IC lagi? Slip Borang. Slip pensel. Nanti nak buat jadual mesti nak ada. Takkan nak buat jadual herut-herut. Mesti ada apa? Pembaris. Pembaris.
Okey. Boleh. 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 So nak tanya apa-apa soalan boleh je PM cikgu kan. Nak tanya ke apa ke okay? Okey, itu saja kelas. Terima kasih cikgu. Kasih, Okey. Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Okey. Cikgu. Sama.